Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada sidang Malaysia Review World War Zombie atau World War Z daripada penulis yang dikatakan Max Brooks yang juga telah mengarang buku dan telah diterbitkan di dalam telefilm yang dinyatakan sebagai World War Z tersebut atau bahasa mak saleh American World War Z. Baiklah, di hadapan kita ini seperti mana tuan-tuan lihat dan dapati, itu ada gambar roadblock polis berserta dengan askar. Roadblock ni telah jadi sinonim dengan keadaan di Malaysia ketika COVID-19 berlaku. Kita kena lockdown, kita kena kuarantin dan kita lihat pemandangan ini menjadi sinonim sebelum benda ini berlaku. Komik Extinction Parade ataupun perarakan penghapusan atau pupusnya bangsa manusia itu bermula. Baiklah, kenapa penulis Max Brooks, konsultan kepada askar Pentagon dan juga penganalisa perang masa hadapan atau perang urban warfare ini memilih lokasi Malaysia pada komiknya usai buku yang diterbitkan World War Z tersebut? Adakah ada rantaiannya sejarah tua dan kenapa kemungkinan andai kata apa yang dilukis dan dilakarkan itu bakal berlaku ataupun hanyalah ilusi daripada dia. Jadi kita akan membandingkan sebentar nanti versi pertama iaitu komik World Extinction Parade ini dibahagi kepada dua. Jadi untuk sidang kali ini saya akan bentangkan 5 judul yang merupakan publication nombor 1 dan saya akan bandingkan dan buat review siapakah Max Brooks, dan pada sidang keduanya kita nanti akan berdepan dengan volume kedua Extinction Parade yang saya bakal kupas dan mengambil yang dikatakan ringkasannya supaya kita sama-sama memikirkannya. Baiklah, pada volume 1 kita dapati lakaran muka depan itu adalah matanya merah seorang wanita dipaparkan dengan gambar tengkorak terhadap manusia yang telah menjadi zombie, yang telah wujud ataupun virus telah menyebarkan penyakit menjadikan hampir semua manusia menjadi zombie. Jadi wanita dalam lakaran muka hadapan volume 1 satu daripada 5 tersebut adalah seorang vampire ataupun dikatakan hantu yang menghisap darah dan immortal, tidak mati. Kita pergi kepada edisi kedua di dalam volume 1 tersebut. Di sini kita dapati pengarang telah melakarkan berdasarkan backdrop daripada yang dikatakan kondo dan rakus dan tamaknya golongan vampire dan juga mereka yang berkuasa dan memegang dunia kehitaman di tengah-tengah kota raya dan bandar raya Malaysia itu sendiri. Dan mereka ini sebenarnya mempunyai sejarah yang lebih tua yang berangkai dan kemudiannya mereka hidup di tanah Malaya sampailah kepada merebaknya penyakit yang telah menjadikan hampir semua insan atau manusia di KL menjadi zombie dan mereka telah kehilangan sumber darah mereka. Jadi pada publication yang ketiganya, lakaran KLCC masih lagi di belakang. Dan di sini kita melihat satu sosok yang dikatakan saintis ataupun manusia yang berkomplot dengan mereka yang selama ini telah menaungi golongan hantu ataupun vampire ini untuk hidup dan tinggal di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur sampailah kepada munculnya wabak tersebut. Pada edisi yang ketiga ini juga kita dapati satu lakaran yang agak kurang sinonim dengan orang kita. Di sinilah kita dapat melihat yang dikatakan polis mula mengalami kematian dan juga askar ketika cuba mengekang manusia-manusia dan orang-orang Malaysia yang telah menjadi zombie tersebut. Di dalam volume ketiga ini kita dapati ada paparannya yang mencerminkan serangan vampire ini terhadap pasukan polis Malaysia dan bertebaran yang dikatakan IC vampire tersebut. Bagi saya, kenapa di-highlightkan akan gambar kad pengenalan Malaysia itu? Di sini kita dapati wujudnya satu komplot dan juga satu sistem memegang
Data-data sama ada pewaris, keluarga-keluarga lama ataupun setiap bangsa dan keturunannya sejak zaman penjajah terhadap warisannya manusia yang ada di tanah Melayu ataupun Malaysia yang sebenarnya adalah tapak tua tersebut. Jadi kita berbalik kepada edisi yang keempat. Di sini keadaan menjadi agak menarik kerana kita dapati Max Brooks telah menjalankan kajiannya, iaitu di sini dipaparkan yang dikatakan seorang lelaki zaman purba yang mempunyai binatang di kelilingnya. Jadi andai kata di dalam jejak warisan hamba telah pergi ke Lenggong Perak dan apa yang ada di dalam lakaran ini sebenarnya mencerminkan satu kesinambungan penceritaan pembunuhan manusia dan binatang. Dan adakah ininya jalur yang dikatakan telah memulakan dan sentiasa hauskan darah terhadap bangsa manusia yang ada dan di tanah tua, tanah Melayu suatu ketika dahulu dan berangkai sampai sekarang akan kianat dendam dan pendahakan mereka terhadap manusia di muka bumi. Jadi, kita bersambung kepada sisipan di dalam volume tersebut yang memaparkan satu bangunan yang sedang dikarantin oleh berbagai bangsa yang hidup dekat Malaysia dan ketika itulah mereka dikepung dan mereka diganyang oleh manusia yang lain yang telah dijangkiti dengan virus yang mahukan darah dan mahu membunuh, ibarat zombie yang mengejar bahan makanan diorang. Di sini juga kita melihat lakarannya pertempuran di antara askar polis yang cuba menampan dan menahan manusia yang telah kerasukan dan juga dijangkiti dengan virus tersebut. Pada edisi kelimanya, pada pandangan saya ini berlatar ke belakangkan yang dikatakan Jambatan Pulau Pinang dan kebangkitan atau seluruh warga Pulau Pinang telah dijangkiti dan mula menyeberang ke tanah besar Semenanjung. Dan di sinilah pihak Empire berserta dengan pihak penguatkuasa cuba mengekang akan kebanjiran mereka yang telah dirasuk ataupun telah dijangkiti virus yang menjadikan mereka zombie. Di sini ada satu lakaran yang famous di Facebook, itu ramai orang berkomplot berkonspirasi dan terlihatlah wajah dan juga pakaiannya seorang insan bernama Melayu, wanita Melayu yang telah kerasukan dan dijangkiti oleh virus zombie tersebut. Muncul satu lakaran yang menarik iaitu akan penceritaannya yang tidak ada di dalam World War Z tersebut, iaitu sebenarnya makhluk atau kaum vampire yang ada di tanah Melayu ini sebenarnya adalah suatu bangsa yang tua yang telah berangkai dengan suatu zaman Firaun sampailah kepada zaman moden ketika virus ini menyerang seluruh dunia dan Malaysia. Jadi di sini sebagai pengakhir kepada sinopsis ataupun review kepada 5 judul daripada volume 1 Extinction Parade, kita dapati menara berkembar KLCC tetap dijadikan figura latar belakang dan juga yang dikatakan sogo ataupun tempat-tempat membeli belah yang sinonim dengan Malaysia ataupun orang yang duduk di sini. Jadi, kredit kepada paparan yang ada di dalam slide-slide komik yang high resolution tadi diambil daripada Read Comic Online. Dan sekarang kita pergilah kepada segmen siapakah Max Brooks ini. Pada dasarnya beliaulah yang menulis World War Z yang telah dijadikan movie oleh Hollywood dan telah membawa satu paradigma dan perubahan daripada zombie yang lembut berjalan dan lemah kepada segerombolan zombie yang sangat pantas, sangat kuat dan mampu menghurung mangsanya ibarat semut sehinggalah yang runtuhnya tembok di Israel tersebut. Baiklah, inilah antara paparannya yang digambarkan bakal berlaku dan dunia sedang menghadapi yang dikatakan kesan virus COVID-19 dan adakah benda ini bakal terjadi atau tidak terjadi. Tetapi sebenarnya tersisip, tersulam di dalam penceritaan Max Brooks itu apa yang telah saya temui di dalam jejak warisan di tanah ibunda pertiwi saya. Jadi kita berbalik kepada salah satu pembentangan yang telah dilakukan dan selalu dilakukan oleh Max Brooks. Beliau ini adalah panel penceramah ataupun pembentang yang selalu dijemput oleh pihak keselamatan dan pihak tentera Amerika Syarikat.
Jadi di sini dipaparkan pembentangan beliau yang dilaksanakan di West Point, iaitu institusi ataupun Akademi Ketenteraan Tentera Amerika Syarikat pada 19 Januari 2017, iaitu 3 tahun dahulu ataupun 2 tahun lebih sebelum COVID-19 melanggar dunia dan melanggar Malaysia. Jadi kita dapat lihat di tataran ini seorang berpangkat Colonel telah membuka pentas di Institut Modern Warfare at West Point. Maksud dia Institut Perang Zaman Moden di Institut Ketenteraan Amerika Syarikat. Maka seorang askar ini memperkenalkan Max Brooks untuk membentangkan akan tata cara peperangan atau juga akan satu konsep perang di zaman moden tersebut. Jadi di sini kita bertanya satu soalan, iaitu apa dia? Seorang penulis buku cerita pasal zombie sebenarnya adalah penceramah, konsultan, penasihat kepada tentera Amerika Syarikat. Siapakah sebenarnya Max Brooks ini? Adakah dianya hanyalah seseorang yang menulis buku tiba-tiba jadi famous dan dikeluarkan movie? Dan kenapa dia memilih Malaysia sebagai tapak akan penceritaan ini? Adakah Max Brooks ini mempunyai satu agenda tersirat yang bakal kita sama-sama kupas pada sidang kedua nanti. Jadi kita bakal bersambung dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.